Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Puan Nurhazila binti Muhammad Hamid, salah seorang tenaga pengajar LMCM 1093 Bahasa Melayu untuk Pelajar Nusantara. Hari ini kita akan sambung dengan topik seterusnya iaitu bentuk kata bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 bentuk kata. Yang pertama, kata tunggal. Yang kedua, kata terbitan. Yang ketiga, kata majmuk. Dan yang keempat, kata ganda. Bentuk kata ialah struktur perkataan berdasarkan cara dibentuk. Contoh di sini, kata tunggal buah menjadi berbuah, anak buah dan buah-buahan. Jalan daripada kata tunggal akan membentuk kata terbitan jalanan, kemudian akan membentuk kata majmuk jalan raya dan yang keempat akan membentuk kata ganda jalan-jalan. Baiklah, kita pergi kepada bentuk kata yang pertama iaitu kata tunggal. Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada hanya satu kata dasar iaitu perkataan yang mempunyai makna tersendiri yang tidak menerima sebarang imbuhan, tidak bergabung dengan kata dasar lain atau tidak diulang sebutannya. Contoh di sini, cat, belia, udara, jalan, cantik dan mahkamah. Jadi dapat disimpulkan di sini, kata tunggal ialah satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri tetapi tidak menerima sebarang imbuhan, tidak bergabung dengan kata dasar lain dan juga tidak diulang-ulang sebutannya. Perhatian, terdapat perbezaan antara kata dasar dan kata tunggal. Kata tunggal terdiri daripada kata dasar, tetapi bukan semua kata dasar itu ialah kata tunggal. Mengapa? Kerana kata dasar ialah bentuk kata yang boleh menerima imbuhan, boleh mengalami proses pemajmukan ataupun boleh juga melalui proses penggandaan. Sedangkan kata tunggal tidak boleh begitu. Yang kedua, bentuk kata terbitan. Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk apabila kata dasar menerima imbuhan. Terdapat 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu iaitu yang pertama, imbuhan awalan. Yang kedua, imbuhan akhiran yang hadir di belakang kata dasar. Kemudian imbuhan sisipan yang hadir di tengah-tengah. Manakala yang keempat, imbuhan apitan yang akan mengapit kata dasar iaitu hadir di hadapan dan juga di belakang kata dasar. Contoh di sini, kata dasar jalan apabila diimbuhkan dengan imbuhan awalan ber akan membentuk kata terbitan berjalan. Kata dasar bangun apabila digabungkan dengan imbuhan akhiran kan akan membentuk kata terbitan bangunkan. Kata dasar tunjuk apabila digabungkan dengan imbuhan sisipan akan membentuk kata terbitan telunjuk. Manakala kata dasar cantik apabila diimbuhkan dengan imbuhan apitan kean akan membentuk kata terbitan kecantikan. Perhatian, terdapat kata yang akan berubah golongan kata apabila menerima sesuatu imbuhan. Jika dinyatakan di sini, akan berlaku perbezaan golongan kata dan makna antara kata dasar dengan kata terbitannya
apabila kata dasar tersebut menerima imbuhan. Contohnya, Aisyah sedang makan nasi ayam. Makan di sini ialah golongan kata kerja. Apabila menerima imbuhan, Aisyah tidak suka akan makanan pedas. Kata dasar makan, apabila menerima imbuhan akhiran an, golongan katanya berubah daripada kata kerja menjadi kata nama. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Jalan itu sudah ditutup. Jalan ialah kata nama. Mereka sering berjalan kaki ke kampus. Apabila perkata jalan itu menerima imbuhan awalan ber, golongan katanya sudah berubah daripada kata nama kepada kata kerja. Ini ialah sedikit latihan pengukuhan untuk kata terbitan. Dan contoh di sini, kata dasar jadi akan membentuk kata terjadi apabila menerima imbuhan awalan, jadikan apabila menerima imbuhan akhiran kan, dan kejadian apabila menerima imbuhan apitan ke an. Jadi di sinilah bagaimana perkataan itu terbentuk dan juga ada pelbagai jenis kata daripada satu kata dasar. Bentuk kata yang ketiga ialah kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Perkataan yang terbentuk apabila dua kata dasar atau lebih digabungkan menjadi satu bentuk untuk memberi makna yang khusus. Secara mudahnya, jika kita lihat contoh di sini, jalan raya. Jalan itu hakikatnya sudah mempunyai maksud tersendiri. Manakala raya juga mendukung maksud tersendiri. Namun apabila digabungkan menjadi jalan raya, maka akan terbentuklah satu makna khusus ataupun terbentuklah makna yang ketiga. Itulah yang dinamakan sebagai kata majmuk. Sama juga dengan kaki bangku. Kaki ada mendukung maksud tersendiri, bangku juga ada maksud tersendiri, namun apabila digabungkan akan membentuk satu makna yang khusus. Kata majmuk untuk makluman pelajar ada dua jenis, iaitu kata majmuk yang sudah mantap dan juga kata majmuk yang belum mantap. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Perbezaannya adalah dari segi ejaan. Kata majmuk yang belum mantap akan dieja secara terpisah. Seperti contoh di sini, salah guna, gambar rajah, jalan raya. Namun, kata majmuk yang telah mantap akan dieja secara rapat. Contohnya, antara bangsa, warga negara, setia usaha. Itu antara kata yang perlu dieja secara rapat kerana kata-kata tersebut tergolong dalam kata majmuk mantap. Perhatian, mengikut kelaziman, kata majmuk dieja terpisah termasuklah apabila menerima awalan ataupun akhiran. Contoh di sini, salah guna. Apabila menerima imbuhan di akan tetap dieja secara terpisah, disalah guna. Namun, apabila kata majmuk tersebut menerima apitan ataupun menerima imbuhan apitan, ejaannya mesti bercantum. Contoh perkataannya, penyalahgunaan dan juga pengemaskinian. Itu antara fakta yang perlu diingat oleh pelajar. Seterusnya, bentuk kata yang keempat ialah kata ganda. Apa itu kata ganda? Perkataan yang terbit apabila bentuk kata dasar diulang sama ada sepenuhnya seperti contoh pelajar-pelajar, tinggi-tinggi, rumah-rumah, ataupun apabila bentuk kata dasar diulang secara separa ataupun separuh seperti tertikus,
kenang-kenangan dan tersenyum-senyum. Ataupun kata ganda boleh terbentuk apabila bentuk kata dasar diulang secara berentak ataupun berirama. Contohnya seperti kuih muih, gunung ganang dan lalu lalang. Baiklah, saya boleh simpulkan di sini, dalam bahasa Melayu terdapat 4 bentuk kata. Yang pertama, bentuk kata tunggal. Yang kedua, bentuk kata terbitan, iaitu kata dasar yang menerima imbuhan. Yang ketiga, bentuk kata majmuk, iaitu dua kata atau lebih yang bergabung kemudian membentuk maksud khusus. Dan yang keempat ialah bentuk kata ganda yang terbentuk apabila kata dasarnya diulang secara sepenuhnya ataupun diulang secara separa ataupun kata dasar yang diulang secara berentak. Di sini ialah latihan pengukuhan untuk pelajar kenal pasti bentuk kata yang terdapat dalam petikan berikut. Contohnya, baru-baru ini. Kata baru-baru ini tergolong dalam bentuk kata ganda sepenuhnya kerana kata dasar ini diulang secara sepenuhnya. Maka pelajar boleh teruskan untuk kenal pasti kata yang terdapat dalam petikan di bawah. Itu sahaja untuk pertemuan kali ini. Selamat maju jaya. Terima kasih.